Sementara itu, Hak Wei menyuarakan kegembiraan apabila diberi peluang mewakili negara ke Vietnam dan bertekad untuk mempertahankan emas dari edisi Filipina 2019. I will say very thank you with the KOM lah bagi saya peluang untuk bertanding dekat SEA Games. I will do my best over there. No matter what medals is over there, I will do my best. Tapi keadaan recently nampak tidak begitu lancar untuk anda kan due to injury. Ada lebih kurang 2 bulan sebelum Sukan SEA Vietnam. Adakah ini boleh diselesaikan? Ini sekarang pun sudah 50% sudah recovers. Ini beberapa hari sudah start sambil training. Saya rasa boleh start sambil rally semua, boleh start sambil run up. I think we should be okay dekat SEA Games. Should be no problems. You start dengan ketinggian 2.10 meter 2 kali you buat tahun ni, jauh daripada your personal best 2.29 meter. So dengan keadaan sekarang hampir pulih, what is your expectation in terms of height yang perlu you lepasi untuk defend your gold medal? Defend the gold medals at least kena 220 above baru boleh defending dekat gold medals dekat SEA Games. Ramai yang mengatakan bahawa anda dah ready untuk bersara. Dengan keadaan sekarang ini, what is the plan? Sampai plan memang untuk lepas SEA Games tu saya nak bersara. Then lepas tu saya nak buat sampai academy atau coaching. Lepas tu saya nak try untuk apply to the pelapis coach. I will see the situation how. Okey, kita terus bersama dengan Bazli Azmi untuk ulas lebih lanjut tentang isu ini. Tapi sebelum tu Bazli, mungkin kepada mereka yang tak ikuti isu ini mungkin terlepas, mungkin Bazli boleh explain dulu kenapa KOM boleh menukar nama atlet sebelum Sabtu. Isunya berlaku apabila memiliki 2 atlet yang tidak melepasi hak kelayakan secara merit, iaitu Hak Wei dan Muhammad Izlan Dahlan dari Sabah. Untuk satu acara iaitu lompat tinggi ini perlu 2 atlet sekurang-kurangnya boleh beraksi. Nauraj Singh sudah pun melepasi hak kelayakan secara merit 2.27 meter dilakukan di Jerman. Jadi satu lagi slot yang menjadi rubutan. Itu yang membuatkan KOM mengadakan pertemuan dengan Majlis Olimpik Malaysia untuk membincangkan semula apakah langkah untuk mengubah nama yang sebelum ini dihantar kepada MOM iaitu Izlan. Ketika ini peluang untuk Hak Wei menyertai Sukan SEA Vietnam. Okey, memang sebelum ni kita boleh dengar sebenarnya memang jelas bahawa yang macam orang kata 90% lah KOM akan pilih atlet Sabah iaitu Izlan seperti yang Bazli katakan tadi, Izlan Dahlan untuk isi slot kategori B lompat tinggi ke Vietnam. Tetapi mengapa tiba-tiba ditukar pula? Adakah kerana kita nak bagi respect lah kepada Hak Wei? Ya, ada beberapa faktor, tetapi dalam kes Hak Wei memang dia tak melepasi hak kelayakan bersama dengan Izlan, tetapi dia ialah juara bertahan Sukan SEA apabila melakukan 2.21 meter di Filipina 2019. Itu faktor yang utama. Dan yang kedua ialah dia sudah menyuarakan hasrat untuk bersara. Hanya mahu satu lagi penampilan terakhir iaitu di Sukan SEA, dan selepas Sukan SEA saya tidak menolak dia akan umumkan sebaik melangkah keluar dari trek di stadium di Vietnam nanti. Jadi penghormatan yang patut diberikan kepada atlet yang sudah 18 tahun mewakili negara ini dikira salah satu faktor utama. Apatah lagi Izlan masih lagi muda. Umurnya masih lagi muda, perjalanannya masih lagi jauh untuk mewakili negara. Jadi Hak Wei berjaya ataupun tidak terpulang kepada KOM, tetapi dalam keadaan sekarang dengan KOM willing untuk mengubah senarai yang mereka hantar sebelum ini, nampaknya keadaan berpihak kepada Hak Wei. Saya fikir ramai yang setuju dengan faktor sebagai Hak Wei adalah juara bertahan. Tapi mungkin akan kedengaran sedikit tidak adil buat Izlan yang memiliki catatan yang lebih baik berbanding Hak Wei untuk tahun ini, Bazli. Kalau kita lihatkan pencapaian semasa, benar Hak Wei dan Izlan prestasi di terbuka Malaysia minggu lalu 2.10 meter, cuma Hak Wei withdraw pada jump off kerana bimbang kecederaan tumitnya akan lebih buruk. Kalau kita lihat dalam tempoh setahun ini, memang Izlan memiliki kelebihan 2.14 meter, kelebihan 4 cm berbanding Hak Wei. Tetapi realitinya, kedua-duanya gagal melepasi had kelayakan kategori A iaitu 2.15 meter. Faktornya, mereka gagal untuk melepasi.
had kelayakan. Jadi dalam situasi ini, mana-mana persatuan mereka memiliki kuasa untuk menentukan siapa yang patut beraksi atas tiket kategori B yang mana kosnya akan ditanggung oleh persatuan. Dalam hal ini, Naurat Singh sudah pun diletakkan sebagai pilihan utama untuk defend gold medal Malaysia. Ingat, acara lompat tinggi 1977, Malaysia tak pernah tewas acara lompat tinggi kecuali tahun 2005. Selepas itu memang Malaysia punya untuk lompat tinggi. Dalam situasi ini, Naurat Singh sudah pun berada di situ untuk menjadi pilihan utama untuk defend gold medal. Sekarang ini sama ada menjadi penghormatan kepada Hak Wei untuk diberi peluang defend ataupun penghormatan untuknya bersara di pentas yang menjadi pentas terakhir untuk Hak Wei mewakili negara. Memang takkan ada chance langsung mungkin Izlan untuk turut serta, Bazli? Seperti saya katakan sebentar tadi, acara lompat tinggi, satu negara, 2 atlet saja. Okey, baik. Selain pada lompat tinggi lelaki, adakah KOM turut akan ubah senarai pelari 4x100 meter wanita ke Vietnam nanti? Oh, menarik. Sebenarnya 4x100 meter secara internal banyak perdebatan di kalangan jurulatih acara trek negara sebenarnya mengenai siapa yang patut ke Sukan C Vietnam kerana ada beberapa nama. Setakat ini 5 nama sudah pun disenaraikan oleh KOM iaitu Azrin Nabila alias begitu juga dengan Zaratul Husna Zulkifli, Esko Malam Shelly, Siti Fatimah Muhammad dan Aisyah. Tetapi dalam situasi ini nampaknya ada beberapa jurulatih tidak berpuas hati kerana current performance berdasarkan terbuka Malaysia tidak tepat dengan cara pemilihan. Jadi ada permintaan daripada jurulatih untuk mengadakan trial selection. Situasinya ialah MOM akan menutup senarai nama untuk mana-mana negara dari Asia Tenggara ini mereka perlu hantar sebelum Sabtu ini. Berdasarkan plan awal ialah untuk mengadakan trial selection pada 26 dan 27 Mac ini. Jadi tak sempat. Bagaimanapun ada plan B yang dibuat oleh KOM di mana mereka berjaya untuk memujuk KOM untuk menghantar satu lagi nama menjadikan 6 nama ketika ini sekaligus menyaksikan trial yang akan diadakan pada 26 dan 27 ada peluang untuk melakukan perubahan secara dalaman iaitu tukar nama sebelum temasya itu bermula dan saya sempat bertanyakan soalan ini kepada Ratu Pecut Negara Zaratul Husna Zulkifli mengenai pandangannya jika trial dijadikan platform pemilihan 4 pelari utama. Penerimaan anda apabila KOM merancang untuk mengadakan trial selection bagi memilih kuartet 4x100 meter wanita? Bagi pendapat saya baguslah untuk buat selection tu sebab kat situ kita boleh nilai lah yang mana best 5 untuk ke Sukan C bagi kuartet 4x100 sebab pada Malaysia Open hari tu pun ada yang tak lari termasuklah saya juga so macam itu memberi peluang lah kepada junior juga untuk menilai diorang punya prestasi lah. Jadi bagi saya tu cukup adil lah untuk semua pihak lah. Adil bagi mereka yang dah terpilih macam anda, nama dah ada di sana tapi sekarang satu lagi ujian perlu dilalui? Kalau diikutkan itu saya punya cabaran lah. So nak tak nak kena lari juga. Jadi apa-apa pun nak tak nak saya kena lari jugalah nanti pada 26-27 ni. Dengan pemilihan baru ini, adakah anda fikir Malaysia memiliki peluang untuk merangkul pingat 4x100 meter di Sukan C Vietnam? InsyaAllah kalau training berpasukan dengan baik, tak ada masalah untuk merangkul pingat di Tamasya Sukan C ni. Bagi saya relay ni is team. Jadi benda tu tiada masalah kalau training relay bersama-sama. Inilah dia Zaratul Husna yang pernah beraksi di Olimpik Rio 2016. Ya. Terima kasih Bazli Azmi di atas kupasan yang cukup padu kepada anda semua. Ini adalah imbasan pencapaian Skuad Olahraga Negara di Sukan C di mana edisi di Kuala Lumpur 2017 Malaysia merekodkan 25 pingat hasil daripada 8 tingkat emas,
8 perak dan juga 9 gangsa. Itu antara edisi yang akan kita ingati sampai bila-bila.